Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi hari ini saya nak tunjukkan satu aplikasi ataupun satu laman web yang kita boleh gunakan untuk attend murid atau untuk pick up murid ataupun bagi reward kat murid nak tunjukkan aplikasi ataupun laman web kelas123.ac. Okay, so tekan yang ini, lepas tu tekan dah teacher ni, and then kita dah isi semua ni, barulah kita sign up. So saya dah ada account ni, jadi kita bolehlah login as teacher. So kita login, saya gunakan ID MOE Okay, so ini kelas-kelas yang saya dah buat. So macam mana kita nak tambah kelas? Okay, kita kecilkan screen. Okay, kita nak tambah kelas, kita pergi kepada add class. Okay, contohlah kita bagi kelas nama kelas teknologi. Contoh kelas teknologi. So kita buat apa? Contohlah budak form 5 kan. Okay, so kita add my class, kita tambah nama. Kalau kita ada senarai nama dia, kita just contoh kita ambil macam saya tunjukkan. Contoh kita ambil kat sini kan, kita select je semua, kita copy, Ctrl C, and then kita paste, Ctrl V. Dia akan keluar kat sini. Lepas tu kita add je student. Okay, tapi saya tak nak bukan belajar ni. Saya nak buat contoh satu kelas lain. Ni contoh saja Contoh Ali, next Badrul, Aminah, Bedah, contoh boleh juga nak tak nama penuh, tak kisah. Nama pendek pun boleh, tak kisah, asalkan anda kenal murid anda. Okay, so Kero contoh. So kita add student. Bila add student, kita ada nama ni lah. Kita boleh juga input gender. Contoh macam Ali apa? Lelaki. Aminah perempuan. Khairul lelaki kan. Badrul lelaki. Bedah perempuan, contoh. Okay, so save. And then successful create new class. Yang ni tak payah tengok sebab tak boleh buka. So kita malah naknya tu, malah cerita panjang. Okay, so kita successful. And then bila kita dah tekan successful, dia akan keluar ni, kelas 1, 2, 3 codes. Yang inilah kita masukkan dalam grup masing-masing, grup Telegram ke apa ke. And then kita minta pelajar baca ni. Please visit student class, ataupun mereka klik je kat sini and then masukkan kelas kod ni. Tapi kena register dululah. Kena sign up juga dulu. Okay. Email and password, and then you ready start. Masukkan ni. Okay. So bila dah masuk, murid dah masuk, so diorang bolehlah dapatkan apa tu, announcement ke, assignment ke dalam kalau cikgu hantar. Okay. So contoh yang macam ni, ni adalah yang saya tambah masukkan murid tadi kan. So kalau saya nak tambah lagi murid, saya add je. So namanya apa? Nurul. Okay. Add student. Add student. Kan kita dah tambah Nurul tadi. Okay. So kita nak attend. So waktu tu kalau kelas kita ada kelas, so kita nak attend murid macam mana? Sebenarnya kan, yang ni pun kita boleh install dalam handphone kita masing-masing. Search je kelas 1, 2, 3 and then install. So bila kita dah masukkan nama murid, kita boleh tanda kehadiran mereka dalam handphone dengan masuk aplikasi kelas 1, 2, 3 ni. So misal kata hari ni, Ali datang, Ali hadir, Badrul hadir, Aminah dia tak hadir, kita tekan je kat sini. Lepas tu Bedah pula dia masuk lewat, kita tekan pula late. Lewat. So Khairul dia hadir, Nurul dia left early. Dia masuk tapi dia left early. So kita confirm. Okay. So dia tanda Nurul dengan Aminah lah sebab tak hadir tadi kan. Okay. So itu attendance lah, bahagian attendance. Okay. So kita pergi kepada student ni lah. Okay. Ataupun class go cracker. Ni kalau kita nak setting. Contoh kita nak setting apa? 10 gift box.
Okay, kalau dapat 10 bintang, dia dapat gift box. So, okay. Close. So, kalau dia dapat jawab, contoh, kita bagi mata, dapat naik lagi. Ini sebab apa? Sebab kita tak start lagi game dengan dia. Sebab tu dia tak timbul kat sini. Okay. Okay, itu kelas goal tracker. Kita pergi pula kepada timer. Contohnya kita bagi perbincangan. Okay, kita confirm. Okay, Zazah bagi masa hanya 5 minit saja untuk kamu berbincang sesama kamu. Okay, sementara tu kita start. Barulah mereka boleh berbincang. Okay, masa dah tamat. Okay, apa yang kamu bincang pula? Okay, kita pergilah pula kepada, contoh kita stop dulu Kita pergi kepada lucky draw. Lucky draw ni. Kita pick dah satu. Ataupun kita shuffle lah student. Kan? Kita pick satu. Badrul. Okey, apa yang awak bincang tadi? Sila terangkan kepada kawan-kawan. Bla 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 bla. Lepas tu, kita bagilah. Kalau dia dapat jawab, kita bagilah gift cards. Apa gift card dia? Contohlah, kita boleh tambah gift card dapat terbaik dalam penerangan. Contohlah. Okey. So ini kita aktivis kan. So kita letak dalam ni. So dapat bintang dia. Contoh betul. So ataupun kita boleh pick group, ataupun kita nak buat group kat diorang ni. Make a setting, kita nak buat berapa group, 2 ke 3 ke, ataupun pada kita add group. Lepas tu diorang nak berpasang-pasangan kan. Kita boleh juga shuffle ataupun random dia balik. Okay, change macam tu. Okay, so kita, kalau kita okay lah. So kita boleh juga kita boleh juga add and remove student lah. Okay, so kita okay. Kalau kita okay, kita okay. Kalau kita okay, kita okay lah. Kita tekan save. Okay, so kita nak, okay, misal kata kita nak kumpulan minggu depan, siapa yang nak bentang. So murid-murid ni dia senyap je kan. Okay, tak apa. Ustazah akan pick a group. Ustazah dah bagi-bagikan kumpulan masing-masing. So kita buat pick a group. Siapa yang bentang minggu depan? Kumpulan 1. Carol dengan Aminah contohnya. Itulah function pick a group. Okay, Hill pick ke ni, yang ni. Kita spin dia punya ni. Ini yang saya save dalam kumpulan lain. Ataupun kita boleh edit lah. Nama kumpulan dah ada. Siapa? Macam Badrul apa semua tu lah. So kita boleh guna yang ini. Okay, ataupun kita random match. Random match pun sama juga. Ini kita nak, maksudnya kita nak murid ni berbincang dengan orang tu, murid ni membincang dengan orang tu. So dia akan random match lah, dengan siapa pasangan dia. Okay, so tapi kalau malas nak guna benda semua ni, saya senang je. Saya guna pick one. Carol. Okay, Carol sila bacakan ayat Fazal nombor 1, ayat Fazal 1. Apa dia? Okay, dia baca. Dia dapat baca dan chart dan betul. Kita bagilah award. Kita bagi award dekat ni boleh pangkal lah sebab silap. Okay, kita semula. Okay, beda. Okay, dia baca. Okay, kita bagi markah dekat beda ni, terbaik dalam, ataupun kita tambah lah. Boleh membaca dengan betul dan bertajwid. Okay. Preparation. Okay, so save betul dengan bagus lah. Okay, save. Okay, so kita pilih. Bedah dapat. Bedah dapat. So kalau misal kata soalan tu ada 2, contoh nyatakan 2. Okay, nyatakan 2. Okay, kita nak bagi, kita nak 2 orang murid jawab. Sebab dia kata nyatakan 2 sebab kenapa kita tak boleh macam contoh. So kita pick lah 2.
Okey, Nurul, apa jawapan anda? Yang pertama. Okey, kalau dia tak dapat jawab, kita tanya pula Ali. Okey, Ali, apa jawapan anda? Okey, kalau Ali dapat jawab, kita bagi Nurul ni tak dapat jawab, kita bagi award dekat Ali saja. Macam mana nak buat? Award student, and then kita bagi dekat Ali saja kan. Ni kita antikkan, dan kita bagi dekat Ali. So okey, kita tekan macam tu. Macam tu dah ada seterusnya. So, okey, apa pula function bell ni? Bell ni saya suka lah. Kalau murid dia senyap je kan, saya suka. Kalau dia pakai mic tu kan, lagi pekak tinggal dia. Kan, dinding. Dia ada tersebar macam tu lah. Okey. Itu fungsi bells lah. Okey, chalkboard ni, apa dia chalkboard? Chalkboard ni adalah untuk kita bagi assignment. Nyatakan 3 hukum dalam Islam. Contoh Okey, lepas tu kita share kepada, tak kisahlah kepada box ke. Kita nak kena create dululah kalau box. Okey, use a board. Student. Contoh. Next. Komen. Ataupun komen lah. So murid boleh komen lah. So kita kita tulis balik. Contoh latihan pengukuhan. Nyatakan 3 hukum dalam Islam. Okey, tu save. Yes. So murid dia akan dapat notification lah. Ustazah ada bagi latihan contohnya. So yang ni murid-murid dia akan buka yang ini, lepas tu dia akan komen apa yang hukuman hukum kat situ, 3 hukum dalam Islam. Ataupun dia akan komen kat sini. Lepas tu dia akan save. Ataupun write on board cancel. Ataupun kita boleh bagi latihan lain lah. Dan sebagainya. Okey. Itu yang pertama. Ataupun kita bagi soalan. Lepas tu mereka nak tulis dalam, okey, Ustazah nak kamu tulis dalam buku latihan. So bila diorang dah siap tulis dalam latihan, mereka ambil gambar, lepas tu mereka attach saja. Tu lagi senang lah. Okey. So kita tanda macam ni contoh. Kelas yang saya dah buat sebelum ni. Contoh kelas ni. Mana? Contoh pergi dekat community. Community dia akan keluar lah. So yang ni yang saya bagi. So murid dia akan tulis lah jawapan dia kat sini. Contoh saya bagi soalan macam latihan pengukuhan kerajaan Umayyah kan. 1 bla 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 bla. Macam ni. Saya tulis dekat apa tadi? Chalkboard tadi. Lepas tu dia akan masuk dalam ni. Sebenarnya tak payah pergi chalkboard pun tak apa. Kita pergi je board terus. Contoh kita pergi ke write on board je terus. So dia akan keluar macam ni lah. So murid akan komen. Ni semua ni boleh masuk dalam handphone kita. So saya menanda menggunakan handphone saja. Saya tak buka dalam laptop. Macam tu. Murid pun dia ada handphone dia. Dia boleh login guna handphone dia saja. So dia just login dekat guna handphone, and then dia tangkap gambar, and then attach the file dekat guna handphone dia. So inilah jawapan murid-murid saya. Ni saya penanda pun guna handphone. Kan? Bila kita guna handphone, kita save as. And then kita tanda lah. Macam biasa. Okay. Itulah penggunaan classboard tadi. Okay. So itu bukanlah classboard tadi. Okay. So kita pergi kepada semula kelas tadi. Kelas tekno ni. Okay. Itu adalah penggunaan chalkboard. Sama juga dengan announcement. Kalau kita ada assignment ke, sila siapkan bla bla bla. Ataupun kan. Contoh ini contoh kita nak invite student pun boleh, invite murid pun boleh. Kalau murid dah masuk, dia masuk dalam tu.
Kalau tak masuk lagi, dia tak keluar dalam tu. Dan murid tak dapatlah notification tu. Okay, so macam saya nak masukkan juga contoh saya bagi announcement. New. Okay. Saya pangkas dulu. Ni contoh saya buat. Announcement. Assalamualaikum. Esok kita akan adakan pembentangan. Contoh. So, kita boleh siap-siap dah. Contoh kita buat ni hari Ahad, kan? Kelas hari Selasa. So, kita boleh schedule bila kita nak post benda tu. Pukul berapa dan pukul berapa. Kalau kita nak, sebab kita kata esok kan. So, esok ni lah. Kena ikut tarikh esok dah. Jangan buat tarikh yang tak ada kelas. Macam tu. So, kita buatlah macam tu. Ataupun boleh edit pun boleh. Then, kita send. So, nanti dapat kepada mereka. Send. Macam tu. Okay. Okay. Itulah penggunaan announcement. Checklist pula. Contohlah, kita ada bagi assignment. Ataupun kita ada bagi kerja rumah. Kan? Kita ada bagi kerja rumah. Contohnya, saya ada bagi kerja rumah untuk tingkatan 4 kan. Tingkatan 4 saya. Ni mereka dah banyak dah ni. Kumpul mata. Ni dah layak dah dapat gift box saya ni. Dengan yang ni. Dengan ni Atikah ni. Okay. So, contoh saya nak checklist. Assignment. Latihan modul 3/9. So, murid yang dah hantar saya akan tick kat sini lah. Dan saya akan bagi reward. Okay. Reward. Okay. Kalau tak hantar tu saya boleh tahulah siapa yang tak hantar. Macam tu. Siapa yang tak hantar. Dia ikut tarikh kita lah. Macam semalam saya punya kelas. So, hari ni saya buat. Latihan pengukuhan. Macam tu. Okay. Ataupun nak buat waktu hari dia pun tak apa. Tak ada masalah. Buat je lah. Boleh juga kita nak tekan kat sini. Latihan pengukuhan. Tak ada masalah. So, biasanya satu je saya bagi latihan. Tak banyak. Ada lagi satu. Projek. Projek saya buat projek video. Tokoh. Okay, saya tambah. So, siapa yang buat tu saya akan tick lah. Tapi projek ni saya bagi tempoh sampai minggu depan. So, nanti saya kena tick lah kalau mereka dah hantar projek tersebut. Jadi saya rasa itu sahaja. Oh ya, ada lagi satu. Kita pergi ke report. Kat sini kita boleh tengok lah. Report kita macam tu. Contoh macam 1 hari bulan sampailah 31 Ogos kan. Apply. Okay. So dia ada 100. Wow. Kan kita boleh ni lah hantar result ni kepada anak murid kita. Berapa dia dapat. Macam ni Liana Hafizah baru 6 reward. 5, 1, 5, 2. So siapa yang banyak tu macam ni, macam Atikah Akilah ni. Dia dapat 9 reward. Diligent, marvelous, work at home, work. Maksudnya habis kelas dia terus siapkan kerja sekolah, lepas tu terus hantar kepada saya. Sangat cepat. Sebab tu saya bagi reward kat dia. Sama juga dengan yang lain yang dah dapat 10 markah, 10 reward apa semua tu. Contoh. Okay. So kita save. Save dah kat mana-mana. Save ke kat desktop ke apa ke, save. Lepas tu kita hantarlah kat mereka. Macam tu. Okay. Okey, saya rasa itu sahaja tutorial saya pada hari ini. Selamat mencuba. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya di ruang komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.